فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peluang kita berada pada hari ini. Kita puji daripada hati masing-masing agar kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mudahkan urusan untuk kita membaca Al-Quran, kita memahami dan juga mengamalkan intipati daripada Al-Quran ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya, kita berada dalam halaman yang ke-88 pada hari ini dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, saya ucapkan terima kasih, terus bersemangat bersama Al-Quran. Dan dalam segala perkara yang berlaku di dunia ini, kita kena ingat bahawa kita masih lagi ada Al-Quran sebagai mukjizat. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Musa itu, bila Firaun ataupun Haman ataupun Qarun membuat perangai mereka menekan dan juga cuba mendatangkan pelbagai cabaran. Apabila adanya mukjizat daripada Nabi Musa dengan izin daripada Allah SWT, tongkat yang dibaling ya ataupun tongkat yang membelah kepada Laut Merah, maka itu menyelamatkan bagi orang-orang terdahulu. Bagi kita pada kali ini, dalam segala kemelut yang berlaku di dunia, di negara ataupun dalam diri keluarga masing-masing, kita kena ingat kita ada mukjizat namanya Al-Quran ya. Dan kita selagi kita membaca, kita memahami, kita cuba mengamalkannya, berdoa kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan pimpin kita. Jadi pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook masing-masing. Kita nak meramaikan lagi orang yang bersama isi kandungan Al-Quran ini agar kita dapat memastikan bahawa dunia ini, negara ini dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mulakan dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz Tirmizi membacakan ya Ummul Quran ini sebagai peringatan kepada kita pada setiap hari, memberi melonjakkan semangat kita ya. Kita adalah umat alhamdulillah ya. Kita selalu membaca alhamdulillah rabbil alamin. Kesannya ialah dalam hidup kita, dalam segala cabaran yang melanda, kalau kita ada sesuatu yang menyebabkan kita stres kepada hati kita, kita masih lagi terus menyatakan alhamdulillah. Kita kira berapa nikmat yang Allah beri kepada kita pada hari ini, tak terkira sebenarnya, maka menyebabkan hati kita akan berbunga-bunga kembali, akan makin mekar, dan insya-Allah senyuman masih lagi boleh kita paparkan kepada dunia ini. Kerana apa? Kerana kita adalah umat alhamdulillah. Dan ini adalah rahsia kalau sahabat-sahabat kita Ustaz ya di Palestin ya, bagaimana mereka ini masih lagi ceria gembira walaupun mereka menghadapi musuh mereka ya, kerana mereka ada alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ini panduan yang kita belajar daripada Al-Fatihah, dan pada hari ini kita nak meneruskan pelajaran daripada halaman 88. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-60 hingga 63 ya, kita akan melihat kepada anggapan dan sikap kaum munafik. Yang ini Allah mengingatkan apakah ciri-cirinya, dan ia adalah ayat yang hadir selepas bercakap tentang ketaatan pada Allah dan Rasul semalam. Kita bincang pada halaman 87. Jadi kita lihat mengapa ayat ini muncul selepas bercakap tentang taat pada Allah dan Rasul. Dan pada ayat 64 hingga 65, kewajipan taat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara spesifik yang dinyatakan oleh Allah pada ayat 65 ya, di mana tanda seseorang itu taat pada Allah adalah mengikut pada Rasulullah, bukan sekadar baca al-Quran tetapi mesti juga mengikut pada sunnah Nabi. Dan ini diberi pencerahan lagi yang kita lihat ya dalam karikatur di atas skrin ya. Kita nak lihat bagaimana gambaran perjalanan kita. Nanti kita akan tengok satu situasi kepada situasi yang lain, tapi kita nak mulakan dahulu pada kali ini bacaan daripada ayat 60 hingga 63 untuk kita sama-sama bekalkan pada diri kita. Kita tak nak jadi orang-orang yang digelar sebagai munafik ataupun hipokrit, di mana mereka ini tidak taat pada Allah dan Rasul pada kadar yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jom sama-sama tuan-tuan buka halaman 88 sambil share. Yang belum share lagi, kita memulakan bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam muka surat yang seterusnya. Itulah muka surat ke-88, sambungan daripada ayat semalam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini membongkarkan sebagaimana sinopsis golongan-golongan yang munafik. Sebagai kita tahu apakah ciri-ciri munafik. Pertama, kita cek dalam diri kita, adakah kita mempunyai ciri-ciri tersebut, ataupun ada sedikit kita perlu buang ciri-ciri tersebut, dan bagaimana kita nak menyikapi mendepani orang-orang yang munafik begini. Solusinya penyelesaian daripada Al-Quran Karim. Kita baca insya-Allah sama-sama, kita mendapat panduan daripada Ilahi. Ayat 62, ayat 60 hingga ke 63. Seperti biasa, lanjutan daripada maqam Bayati Kurdi surah Al-Fatihah tadi, saya teruskan dengan ayat 60 hingga 63 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bacaan daripada ayat 60 hingga 63 ini memulakan diskusi kita bagaimana Allah mengingatkan kepada kita selepas ayat yang ke-58 dan 59, apabila kita ingin membina sebuah negara ataupun negeri yang bagus, Allah memberikan panduan kepada kita pada ayat yang ke-58 semalam, iaitu seorang pemimpin itu perlulah menunaikan amanahnya. Dan pada ayat yang ke-59 itu peranan rakyat ataupun pengikutnya, iaitu kalau pemimpin itu menunaikan amanah, memberikan apa yang patut pada pengikutnya, maka wajib bagi rakyat ataupun pengikutnya itu untuk memberi ketaatan, ya, selagi pemimpin itu kembali pada Allah dan Rasul. Dan jika ada sesuatu yang ditelagahkan, Ustaz, ya, kita kena cepat-cepat kembali pada Allah dan Rasul sebagai tanda bahawa kita memang betul-betul ingin menuju kepada ahsanu ta'wila, ya, kesan yang baik untuk jangka masa panjang bagi sebuah negara dan negeri. Maka pada ayat 60 ini Allah menyatakan, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Kalau kita belajar sebelum ini, ya, pada ayat yang ke 51 halaman 86, ya, 2 hari lepas kita berbincang tentang jibti wa taghut. Jadi rupanya bila Allah kata sebagai seorang pengikut, sebagai seorang pemimpin perlu menunaikan amanah dan memberi ketaatan, ya, jangan kita ambil separuh-separuh, tetapi dalam ayat 60 ini Allah menyatakan cuba perhatikan kepada orang yang dia kata bahawa saya beriman pada apa yang diturunkan, kepada apa yang telah diturunkan, tetapi dia yatahakkamu ila taghut, dia ingin orang berhukum kepada taghut. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abi Hatim, dulu Abu Barzah Al-Aslami, ya, adalah seorang dukun yang datang kepadanya memutuskan perselisihan antara orang Yahudi, dukun, ya, sebagai kahin. Jadi apakah yang dia buat ialah kalau ada orang ada masalah, ya, orang Islam ada yang datang bertemu dengan Abu Barzah Al-Aslami ini untuk menenung dan jampi serapah, tidak menggunakan panduan daripada Al-Quran. Jadi orang ni orang Islam, Ustaz, ya. Orang Islam, tetapi bila ada masalah ke zaman sekarang ni ada lagi orang dia mungkin baca Quran, Yasin malam Jumaat, tapi bila hilang barang dia pergi jumpa bomoh. Itu adalah apa yang berlaku pada zaman Nabi, juga ada berlaku zaman sekarang yang kita kena elakkan. Kerana itu tandanya apa? Tandanya kalau contohnya kita ni nak menang ni, masuk pertandingan ke, Ustaz, ya, nak menang bola ke apa ke, masih lagi pakai tangkal, gantung daun tak tahulah, daun kunyit ke daun apa dekat tiang gol. Semua perkara-perkara tersebut itu menandakan apa? Dia doa-doa juga masuk padang.
tapi dia gantung daun serai ke apa ke, itu tanda bahawa masih lagi yatahakamu ila taghut, ya, wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, ya, dia menyuruh kepada kekufuran, dan perkara ini ada kaitan dengan syaitan. Syaitan ini ingin menyesatkan kita sejauh-jauhnya, bukan sekadar dalal tetapi dalalan ba'ida, ya, sehingga kan ustaz, ya, kadang-kadang orang rasa bahawa apa salahnya kalau kita masuk hutan, kata minta izin pada nenek hutan ke, ya, minta izin pada atuk ke, macam-macam kan perkataan-perkataan itu. Ada setengah merasakan bahawa apa salahnya kalau dah sampai tahap begitu, ya, sehingga kan perlindungan di rumah, di tempat kerja, untuk bisnes, kita tidak ada pilihan kecuali mesti kena pakai pendinding yang tidak berteraskan pada Al-Quran dan Sunnah. Sudah tentu ini adalah perkara yang dalalan ba'idah. Ini adalah perjuangan syaitan, dan Allah mengingatkan perkara ini, ya, agar kita jauhkan dalam kehidupan kita seharian, ya. Dan lebih daripada itu, pada ayat yang ke-61, dan apabila dikatakan pada mereka, ya, wa idza qila lahum ta'alu, ya, marilah, ya, ila ma anzalallahu ila rasul, kepada Allah dan Rasul, apa kata mereka? Orang munafik ini yasudduna anka sududa, mereka berpaling. Ya, maksudnya mereka ni tak happy, tidak gembira kalau kena buka Quran balik, ya, kena jumpa Nabi balik. Zaman sekarang ini buka balik kitab hadis, ya, dia macam istilahnya poyo ustaz, ya, zaman orang muda punya istilahlah. Nak buka Quran konon kan, baru ikut My Quran Time nak suruh buka Quran ataupun buka hadis balik bila kita ada bertelagah perkara-perkara tertentu. Tetapi sebenarnya ini adalah respon. Kalau ada yang kata bahawa saya tak selesa ataupun malah menghalang daripada merujuk kepada sumber perundangan yang betul ini, sebenarnya ini adalah sifat munafiqin yang kita ingin, kita doa tuan-tuan yang mendalami, yang mengikuti My Quran Time ini, kita terjauh, keluarga kita terjauh. Kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu ustaz, kan? Tak tahu, kita cakap tak tahulah. Oh, saya ni tak tahu Quran dekat mana nak cari penyelesaiannya. Tak apa. Kita tanya pada pakar, tanya pada ustaz dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kata kita dalam bisnes saya ni tak payahlah kita nak berujuk Quran. Saya dah ada pengalaman, dah ada master PhD daripada universiti terkenal. Tak pernah pula orang kata nak selesaikan masalah terutama zaman Covid ini kena rujuk pada Quran ketika saya ambil PhD dahulu. Perkara-perkara tersebut perkara yang perlu kita pastikan tidak berlaku dalam masyarakat kita. Fa kaifa idza asabathum, ya, ayat yang ke-62 ini ustaz, ya, kalau ustaz boleh ulang balik semula. Ini cerita tentang bagaimana kalau orang munafik ini dia tak merujuk pada Quran dan Sunnah, kan. Bila tak jadi, dia kalau jadi tu dia akan seronoklah, dia kata tengok idea saya lah, kan, tak payah ikut Quran Sunnah pun berjaya. Tapi kalau tak berjaya, mereka ada pula cara respon. Ini Allah bongkar pada ayat 62. Jom ustaz kalau 62, boleh. Ya. Okey, baik, kita tengok apa Allah bongkar ciri-ciri orang munafik. Yang jelas mereka ni pandai berkata-kata. Oh, dia pandai bersandiwara, maksudnya berlakon lah tu. Betul. Maknanya lain di mulut tapi lain juga di hati, Ustaz. Ya, betul. Lain yang mereka kata tapi lain di hati mereka. Maka kita nak tengok ayat 62, Allah Ta'ala sebut apakah ciri mereka. Sehingga sanggup kadang-kadang bersumpah pun sumpah. Oh, ya. Mana kalau kita jumpa orang yang suka sumpah ni, jangan terus percayalah, Ustaz. Bermain-main. Bahaya. Okey, 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim.
zalim, maka bagaimana halnya apabila musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian, ya. Jadi ini adalah respon daripada orang-orang munafik, ustaz, ya. Dia kalau berjaya dia kata ini pasal kami punya idea. Kan. Tapi kalau tak jadi, dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian, ya, istilahnya in aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi dia bermulut manis, ya, dia sebenarnya bukan nak memusuhi Nabi, dia bukannya tak nak ikut pada al-Quran dan sunnah, dia nak ikut, dia nakkan ihsana wa taufiqa. Ini cara mereka, tapi ada kepentingan. Dia kalau dia cakap begini ni pasal apa? Pasal dia sebenarnya dia tak nak ikut Quran dan sunnah, ya, tapi kalau tak jadi tu dia nak mengelak, ya, dia kalau boleh nak nampak segala-galanya baik, istilahnya cuci tangan. Maknanya mereka tahu mereka tu salah. Diri mereka sendiri mereka tahu Ustaz dia bersalah. Okay. Tapi dia tak nak ngaku. Ya, itu sebabnya mengapa dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan kita jangan mudah cuci tangan. Istilah cuci tangan ini maksudnya apa? Kalau kita silap, mengaku jelah. Kan, tak ada pula saya dah memang ikut peraturan, tim saya, pasukan saya memang ikut peraturan, tetapi nak buat macam mana, masalah tetap berlaku. Sebenarnya kita tidak mahu masalah. Perkataan itu berjaga-jaga pasal apa? Sebenarnya kalau salah cakap salah. Ya, kalau saya bersalah, saya kena kata bahawa saya mungkinlah saya tak pakai, katakan saya pergi keluar, saya tak pakai tutup muka contohnya, kan. Saya kena cakap saya minta maaf, saya tak pakai tutup muka, saya tak basuh tangan, saya minta maaf, tolong doakan, lepas ni kita baiki balik kesilapan. Saya akan baiki, tuan-tuan baiki bersama, ya. Tetapi kalau kata saya dah pakai dah, kan, semua pasukan saya semua dah pakai, tapi masalah tetap berlaku, kita nakkan ihsan wa taufiqa, itu bahaya. Pasal apa? Pasal orang yang membaca ayat 62 ini boleh dapat detect, dapat kena pasti kamu ni sebenarnya apa, kan. Pada orang lain kamu guna cara lain, pada kamu guna cara lain. Ulaikal ladzina ya'lamullah, pada ayat 63 Allah kata mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, kerana itu berpalinglah kamu. Ini cara bagaimana kita mensikapi kepada orang yang buat perangai tersebut, ya. Yang pertama apa? Yang pertama fa'arid anhum. Jadi Nabi berpaling, maksudnya Nabi menunjukkan muka tak suka kepada mereka. Nak beritahu bahawa wahai golongan yang suka ambil separuh-separuh ni, dia tak nak ikut peraturan sebenar-benarnya ini, Nabi tak suka. Zaman sekarang apa yang perlu kita buat? Kita beritahu bahawa saya tak suka kalau awak tak ikut peraturan. Okey, yang pertama. Yang kedua, wa'idhum. Bila mereka dah tahu mereka tak disukai oleh Nabi, baru Nabi beritahu. Wa'idhum ini memberi nasihat. Bercakap, ya, bercakap. Pasal apa? Pasal kalau tidak mereka balik-balik. Mereka balik-balik kepada kaum mereka, dia cakap Nabi sebenarnya suka je dengan kita, tak ada masalah. Jadi bila dia dapat mesej itu, menyebabkan mereka tidak akan dengar nasihat daripada Nabi. Jadi Nabi fa'arid, ya, maksudnya Nabi berpaling dengan muka, Nabi tidak suka apa yang mereka buat. Beri nasihat, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, iaitu bercakap dengan perkataan yang berkesan. Kalau perlu sentap. Sebetulnya awak tak ikut peraturan. Sepatutnya kita dah beritahu kita ikut peraturan A, mengapa awak ubah hanya untuk kumpulan awak sahaja? Contohnya, kena beritahu jelas-jelas. Pasal kalau tidak, dia ingat macam tak apa, pengikut saya suka saya. Nabi suka saya. Pada zaman dahulu, Nabi suka kita, tak apa kita teruskan. Nabi tak akan kenakan kita apa-apa. Jadi ini pelajaran untuk kita terus committed bersama Al-Quran dan Sunnah ini 100%, bukannya 90-80%. Dan kita nak lihat situasi pertama ini dalam karikatur ringkas yang digambarkan di atas skrin. Mari sama-sama kita perhatikan yang sebelah kiri itu, di mana bila bercakap tentang kebaikan, bagi orang yang munafik ini, dia tidak suka, ya, dia tidak suka ikut pada Quran dan Sunnah. Dia rasakan bahawa itu tidak relevan, bukan zaman ini, zaman dahulu kala 1400 tahun yang lepas. Tetapi bagi kita akan segera bertindak jika kita tahu bahawa kita silap, mengaku silap. Dan ini yang kita nak bawakan kepada perkataan pelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita lihat za'ama, ya, perkataan yang wujud pada ayat 60 itu menerangkan tentang istilah mengaku dengan amat yakin. Yaz'umuna annahum amanu. Jadi apakah yang perlu kita ambil perhatian? 17 kali perkataan ini berulang dalam Al-Quran. Allah menemplak kepada orang yang overconfident.
ya, yaz'umuna annahum amanu, ya, amat yakin untuk kata bahawa dia beriman, tapi sebenarnya dia bukan nak ikut betul-betul kepada keimanan, tapi dia nak bawa kepada apa, cara bercakap confident tapi nak bawa kepada tagut. Kita harapkan kita jadi orang yang silap mengaku silap. Kita doa pada Allah untuk terus izzah dengan Al-Quran, dengan sunnah pada setiap masa. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Okay, alhamdulillah kita kembali ya dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada kali ini kita terus bersama Ustaz dalam halaman yang ke-88 ini. Kita ada satu pengumuman khas berkaitan dengan Yayasan Veteran ATM yang kita sedang kempenkan untuk membantu kepada para tentera yang sudah pun berjasa dan perlukan bantuan, ya, bagi tuan-tuan yang berada di atas talian yang di depan kaca TV boleh menyumbang di Yayasan Veteran ATM untuk sama-sama kita menyumbang, memberi jasa kita juga, ya. Dan Ustaz, pada hari ini kita nak berbincang tentang tajwid. Betul. Dan sebelum tu insya-Allah saya jemput pada semua sahabat-sahabat Al-Quran seperti biasa untuk kita bergabung di platform rasmi, ada Facebook, ada YouTube dan juga Instagram. Kita ada akaun Facebook itu sahabat Al-Quran, my hashtag Quran Time, dan my hashtag Quran Time. YouTube my hashtag Quran Time Official, dan Instagram my Quran Time Official. Baik, seperti yang disebutkan tadi, tajwid. InsyaAllah hari ini kita membicarakan tentang masih lagi berkenaan dengan sifat huruf. Kita perhatikan slide kita di skrin berkenaan dengan jumlah ataupun bilangan sifat huruf. Sifat huruf Al-Quran yang kita dah belajar apa itu sifat huruf. Dan hari ini kita sebut tentang bilangan sifat huruf. Ulama berselisih pendapat berkenaan berapakah jumlah sifat huruf. Dan pendapat Imam Ibnul Jazari yang kita amalkan, iaitu terdapat 17 sifat huruf. Semua ada 17 sifat huruf kesemuanya yang akan kita huraikan satu persatu bermula pada episod yang hari esok, iaitulah hari yang Jumaat lah. Kita akan kupaskan satu persatu 17 sifat huruf ini. Maknanya setiap huruf itu dia ada sifat. Paling kurang setiap huruf dia ada 5 sifat. 5 sifat. Ada huruf yang ada 6 sifat, dan sekurang-kurangnya setiap huruf dia mesti ada 17 sifat. Ada 5 sifat. 17 sifat itu, 10 daripada 17 itu adalah sifat berlawanan. 5 lawan 5. Kalau tinggi lawannya rendah. Contohnya. Okey, 17 sifat, 10 daripadanya adalah sifat berlawanan, iaitu 5 lawan 5. Baki lagi 7 daripada 17 itu adalah sifat tunggal, sifat yang tidak memiliki lawan. So setiap huruf, maknanya saya sebut tadi 5 lawan 5. 10 sifat yang pertama itu 5 lawan 5. Maknanya setiap huruf paling kurang ada 5 sifat. Sama ada 5 sifat sebelah sini ataupun 5 sifat sebelah sini, dia akan kita kupas satu persatu berkenaan sifat huruf. Bila kita belajar sifat, sudah pastilah huruf kita akan dilantunkan dengan lebih cermat dan lebih kemas, insya-Allah. Baik, kembali pada Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan tentang tajwid sebentar tadi, dan kita ingin meneruskan bacaan kita daripada halaman 88 ini. Kita ingin melihat situasi kedua yang ada pada halaman ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu situasi bagaimana seseorang itu menerima, ya, penghakiman daripada Rasul, ya, di mana kita bersedia untuk mengikut pada Rasul dan bukannya sombong ataupun memilih-milih, ya, peraturan rasa yang ikut kita ikut, yang tak nak kita tinggalkan. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 64 dan 65 untuk kita memahami lebih lanjut perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, dua ayat terakhir muka surat 88 berkenaan dengan tanda-tanda keimanan seseorang.
Apabila dia ada perselisihan faham, adakah dia nak kembali kepada Al-Quran? Itu adalah bukti tanda kalau dia mahu kembali kepada Al-Quran ataupun Rasul sebagai hakim. Kalau dulu Ustaz Rasul ada masalah, terus pergi jumpa Rasul dan Rasul memutuskan sebagai hakim, mereka terima dengan lapang dada. Zaman sekarang Rasul dah tak ada. Itu Ustaz jawab ya. Ya, baik, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 64 dan 65 ini mencerahkan kepada kita bagaimana peranan Rasul di dalam kehidupan pada zaman sahabat ya, dan juga pada zaman ini sebenarnya ya. Pasal kalau ada yang kata bahawa ayat 64 ini 65 ni pada zaman Rasul, okey, jelas. Zaman sekarang ni macam mana? Nabi dah tak ada Ustaz ya. Jadi mari kita tengok ayat 64. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasul itu adalah untuk ditaati. Taat pada rasul itu tanda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu lalu memohon keampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan keampunan untuk mereka, nescaya mereka mendapati bahawa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi apakah yang ada dalam ayat ini? Bercerita tentang fungsi ataupun peranan Rasul itu untuk ditaati. Ya, bukan untuk dipuja-puja. Ada setengah orang Ustaz ya, dia mungkin kalau dulu saya ingatkan bahawa selawat pada Nabi itu adalah selawat je kan, baca je lah, faham tak apa. Tapi rupanya selawat pada Nabi itu sebenarnya nak membina hubungan kita dengan Nabi walaupun kita tak berjumpa. Dan makin banyak baca selawat, makin kita mengkaji apa yang Nabi buat, perasaan Nabi ya, Nabi mendapat ayat ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan bercelaru, kita makin menghayati kepada perjuangan Nabi, sehingga kan kita akan rasa bahawa ya Allah, makin saya baca Quran, makin saya baca kisah Nabi, hadis Nabi, makin saya ingin berjuang macam Nabi. Itu kesan selawat. Tetapi kalau baca selawat itu sekadar dia puji-puji sahaja kan, dan kemudian isi Quran entah ke mana, perjuangan entah apa yang ada, itu adalah suatu perkara yang boleh kita upgrade, kita naik tarafkan kualiti salawat kita. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan walau annahum idzalamu, jika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berhukum selain daripada Allah. Jadi berbeza dengan kumpulan pada ayat 62 63 tadi tu cuci tangan. Dia jumpa Nabi itu, dia bukan ikhlas. Dia nak cakap manis-manis, waktu benda tak jadi. Ada masalah, dia nak cakap kami sebenarnya nakkan ihsana wa taufiqa. Kami ni nak yang elok-elok je Nabi kan, tapi tak nak ikut Nabi. Itu berbeza dengan kumpulan pada ayat 64 ya, iaitu bila dalam hidup pernah zalim ataupun membuat kesilapan, tidak ikut pada Quran ataupun sunnah, ja'uka, datang pada Nabi, fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul ya, minta ampun pada Allah ya. Jadi Nabi mintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah. Jadi ceritanya apa? Pada ayat 64
bagi kehidupan kita tuan-tuan. Ialah ada masa saya tak tahu ayat Quran mana untuk mencerahkan solusi kehidupan saya. Ada masa sunnah Nabi saya tak tahu hadis apa yang saya kena amalkan. Pasal ilmu cetek ustaz kan. Tapi bila dah rasa tersilap ya, saya cepat-cepat ingin taat pada Allah, taat pada Rasul dengan saya merujuk kepada Allah dan Rasul. Persoalannya ustaz ya, yang ustaz tanya tadi tu, zaman sekarang tak ada Rasul. Kan. Jadi jawapannya apa tuan-tuan? Jawapannya ialah al ulama warathatul anbiya. Ya, kita kena faham bahawa ulama yang pakar kepada al-Quran dan sunnah dan juga pakar pada keadaan semasa sekarang ini, COVID-19, tentang biologi, sains, management, macam-macam ilmu yang ada ni, mereka adalah warathatul anbiya. Jadi mereka ini perlu dirujuk. Kita kena cari ulama-ulama di kawasan kita, kena ambil mereka. Kalau katakan dia ada kelemahan pun, kita kena top up, cari lagi orang-orang yang ulama pelbagai, berkumpulanlah ya. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu tanda kita betul-betul istighfar, betul-betul kita ingin bertaubat, dan insya-Allah Allah kata la wajadullaha tawwabar rahima ya. Allah akan menerima taubat dan Allah amat sayang kepada tuan-tuan yang bila tak tahu pergi cari ulama, ustaz yang boleh mencerahkan dengan al-Quran dan sunnah dan ilmu semasa. Ya, bukan sekadar Quran dan sunnah itu satu, tapi ilmu semasa untuk relevan ya. Dan ini adalah perkara penting pada ayat yang ke-64. Dan pada ayat 65 ini besar ustaz ya. Allah bersumpah. Ya, biasanya Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan ke, dengan bintang ke, wan najmu wasyamsu wadduha. Tapi di sini fala warabbika ya. Maka demi Tuhanmu. Bila Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, ini besar sangat ni ya, amat besar, kita kena beri perhatian. Apakah isinya? La yu'minuna hatta, besar ustaz, tidak beriman sampai seseorang itu yuhakkimuk, iaitu mereka menjadikan kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ceritanya ialah kalau kita baca Quran tapi kalau kita tidak mahu mengikut sunnah Nabi, tak nak baca hadis, ataupun kita tidak mahu merujuk pada orang yang tahu Quran dan hadis, ya, kita kata saya nak baca Quran saja, ataupun langsung tak nak merujuk pada orang yang tahu al-Quran, sebenarnya Allah kata la yu'minun. Orang ini digelar sebagai tidak beriman ya. Kata Allah, kita kena beriman ataupun menjadikan nabi ini sebagai sumber hukum fima syajara bainahum. Ya, apa maksud syajara? Biasa orang cakap syajarah tu pokok ustaz ya. Pokok ni pasal ada dahan-dahan kan. Apa saja dahan-dahan cabaran masalah dalam kehidupan, kita kena kembalikan cepat-cepat kepada apa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada sekarang. Kepada orang-orang yang faham hadis Nabi, mengamalkan al-Quran, pasal Nabi ini adalah al-Quran berjalan. Okay? Jadi ini kaedah yang kita kena doa betul-betul. Kita kena, kalau zaman Nabi itu pun ustaz ya, sebenarnya bukan semua orang faham al-Quran 100%. Ya, ada nama ya, dalam tafsir Hamka dia kata antara yang pakar kepada al-Quran dan hadis pada waktu itu ialah Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud ya. Hatta Abu Bakar dan Umar pun kadang-kadang mereka merujuk kepada ulama pada waktu itulah ya, Ibnu Abbas, Aisyah, pasal mereka ni ada banyak masa mengkaji ya. Dan kemudian kita tengok kalau bab negara, mereka banyak merujuk pada Saidina Ali. Kalau bab faraid, mereka banyak merujuk pada Zaid bin Thabit ya. Ataupun kalau katakan penyakit-penyakit jiwa, tentang orang-orang munafik ya, Saidina Umar banyak bertanya kepada pencatat nama iaitu Huzaifah. Jadi nak ceritanya apa? Masing-masing sahabat bukan semuanya 100% faham al-Quran ya, pakar Quran, ataupun 100% faham sunnah Nabi. Mereka ada yang masing-masing ada bidang masing-masing. Ada bidang masing-masing. Jadi mereka merujuk antara satu sama lain. Zaman kita sama. Tuan-tuan, kita tak tahu, kita tanya kepada ulama ataupun ustaz yang ada. Yang penting ialah apa? Kita bila menyerah itu, merujuk itu, summa la yajiduna fi anfusihim haraja. Jangan ada rasa alah beratlah nak pergi tanya dia pula. Saya nak guna cara saya saja. Bukan itu ya. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan yang ketiganya, kalau yang pertama itu dia berhukum dengan Nabi, kedua tidak ada rasa keberatan, dan yang ketiganya menerima keputusan itu sepenuhnya. Maknanya orang-orang bila dia ada perselisihan faham antara dia nak tahu bukti dia beriman sebenar atau tidak,
dia kembali kepada hakim yang sebenar. Hakim yang iaitu pada Rasulullah sama Rasulullah lah. Zaman sekarang kembali kepada apa yang Rasulullah bawa, iaitu Al-Quran, syariat ataupun Quran dan sunnah. Betul. Maknanya itulah bukti iman. Bila kita ada masalah persisihan faham bertelikah itu biasa Ustaz. Tapi bagaimana kita menguruskan dengan kembali pada Al-Quran, itulah membuktikan keimanan sebenar. Betul. Saya pernah tanya Ustaz Fas, kalau Ustaz Fas ingatlah, saya nak cerita kat sahabat-sahabat sikit. 2-3 minggu lepas saya tanya Ustaz Fas. Ustaz Fas pernah masuk dia bertelingkah tak? Gaduh ke ataupun dalam masalah-masalah kerja dan sebagainya. Ustaz Fas tu kata biasa tu kan, biasa kita bertegang urat ataupun berselisih pendapat dan sebagainya. So apa Ustaz buat? Yalah, berselisih jugalah kan, kita manusia ada hati dan perasaan. Tapi Ustaz Fas kata tengok apa Quran kata, apa sunnah kata. Dia kalau ikut nafsu ni, bila kita bergaduh orang tak ikut kita ni kan, kita rasa kita betul, kita akan tak tegur tak apalah sebulan pun. Tapi Ustaz Fas kata tengok Quran kata, tengok sunnah kata. Maka bila Quran kata, jom kita tegur, kita bina balik ukhuwah. Gaduh tak ada masalah, berselisih biasa, tapi bagaimana nak menguruskan. Betul saya cerita. Dan jangan benarkan sampai musuh kita tepuk tangan. Seperti tuan-tuan, kalau ada berselisih ke apa ke, jangan beri, kalau Nabi kata kalau tak bercakap tu sampai 3 hari itu syaitan tepuk tangan. Jangan benarkan. Biar kita bertemu balik Al-Quran, dapat tenang, dapat sikit tenang pun, jumpa balik, bercakap balik dengan orang yang mungkin kita berselisih. Kerana itu cara bagaimana zaman Nabi itu, sahabat walaupun dia ada pelbagai perselisihan, tetapi mereka tetap bertemu. Kerana apa? Kerana mereka tahu sumber hukum ini adalah daripada Nabi. Mereka terima dengan tanpa haraj, tanpa rasa keberatan, dan mereka menyerah betul-betul kepada Allah sebagai tanda Islamnya kita. Jadi Ustaz, kalau boleh kita baca sekali lagi ayat 65 ini agar kita betul-betul beramal dengan ayat ini Ustaz, ya, insya-Allah. Cukup besar makna ayat 65 kalau kita lihat maknanya. Kamu tidak beriman sehinggalah kamu menjadikan Rasulullah sebagai hakim, penentu dalam segala pentelika. Saya ingat kisah Abu Zar Al-Ghifari dengan Sayyidina Bilal. Nabi Bilal ni orang kulit hitam, orang bekas hamba Nabi Bilal kan. Jadi suatu hari biasalah sahabat, kita jangan ingat bila sahabat ni duduk diam, tawaduk, tak bercakap. Tak, mereka bergurau-gurau. Satu hari itu terkeluar daripada mulut Abu Zar kepada Sayyidina Bilal, ya ibn Sauda, wahai anak kulit hitam. Allah, sakit berasa hatinya Bilal. Ringkas cerita, bila mengadu kat Rasulullah panggil, bagaimana Abu Zar Al-Ghifari, seorang yang Al-Quran, dididik dengan Al-Quran ada daripada dirinya, akhirnya meminta maaf dan menyuruh Sayyidina Bilal, kau ambil kaki kau ni, kau letak atas muka kau balik. Nak minta maaf, nak beritahu betul-betul mereka jujur dengan pergaduhan tadi. Sebabnya ini Ustaz, ya, kembali balik kepada apa yang kita bincang tadi. Kalau orang yang betul-betul kembali pada Allah dan Rasul ini, kalau tersilap tu dia ngaku je. Kan? Walaupun perit sebenarnya nak ngaku tu kan. Tapi kalau orang yang tak betul sangat ni, ya, dia akan cuci tangan. Dia kata kan? Macam-macam alasan diberikan untuk kata bahawa saya betul. Jadi kita doa kita tak jadi begitulah, ya Ustaz, ya. Baik, saya baca dengan satu ayat terakhir 65 dengan Taranum Nahwan Mujawad. Ustaz Tamizi Abdul Rahman pun sedang bersama dengan kita ni. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Maka
Apakah demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tiada rasa berat dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ini adalah panduan dalam kehidupan kita dan ia dimanifestasikan ya di dalam kehidupan kita ya, bagaimana kita bercakap ketika kita berinteraksi dengan pasangan, ahli keluarga, di luar rumah kita dengan rakan-rakan kita, bahawa sebenarnya kalau kita ada kesilapan kita mengaku saja ya seperti mana zaman sahabat itu. Betul. Tetapi bagi orang munafik ini mereka ingin dilihat amat bersih dan mereka ini nak dilihat amat suci sehingga kan mereka suka cuci tangan dalam percakapan mereka, dan inilah kaedah ucapan-ucapan barisan pemimpin oleh ibu ayah di rumah yang kita kena belajar daripada situ. Kalau ucapan itu terlampau bersih sangat, terlampau saya tidak buat silap, sebenarnya bagi rakyat, bagi pengikut akan dapat mengenal pasti ini ada sesuatu yang tidak kena padahal masalah sedang berlaku. Tetapi kalau kita mengaku, maka itu sebenarnya menaikkan lagi kepercayaan amanah yang diberikan oleh orang-orang di dalam kehidupan kita. Ini adalah situasi yang boleh berlaku yang kita lihat sebentar tadi. Mari kita saksikan situasi yang pertama sebentar tadi, iaitu kita berjaga-jaga tidak mahu menjadi orang yang munafik ya, yang suka cuci tangan, tetapi kita ingin menjadi orang yang sentiasa menyerah. Kalau di sebelah kanan itu orang yang sentiasa menyerah kepada Allah, silap kita mengaku silap dan kita cuba membaiki tanpa ada haraj, tanpa rasa kita berat untuk menerima kebenaran yang ada, kerana pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Maka kita nak bawa kepada resolusi kita pada hari ini berdasarkan pada ayat 88 ya. Iaitu yang pertama daripada ayat yang ke-60, berhati-hati dengan ajakan ke jalan taghut ya dalam kehidupan ya, sama ada dalam kepimpinan ya, dalam hidup kita seharian. Tidak mahu kita bertangkal, berazimat ya, jumpa bomoh, jumpa dukun, kita hapuskan. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan kita mencampur adukkan jibti wa taghut. Yang pertama. Yang kedua, sampaikan kepada orang yang degil dalam kehidupan kita dengan perkataan yang berkesan ya. Kita kena ada istilah qaulan baligha, menggunakan perkataan yang sesuai tetapi dengan nada yang sesuai. Fa'arid anhum, iaitu tegas seperti mana yang diajarkan dalam ayat 63. Dan yang ketiga, apakah tanda iman sebenar? Apabila kita cinta kepada Nabi dan kita menjadikan Nabi sebagai sumber hukum dan kita merujuk kepada orang-orang yang pakar kepada Quran dan Sunnah pada zaman ini, walaupun ada kekurangan tetapi ilmunya itu terus dirujuk dan jangan bunuh karakter orang-orang yang berilmu. Kerana bila kita bunuh karakter ulama, kesannya apa tuan-tuan sekalian? Kesannya orang tak suka pada ulama dan akhirnya mereka tidak mahu berhukum dengan hadis, Quran, dan akhirnya hancur bagi kita apabila kita ingin menuju ke syurga Allah SWT. Kita doa sama-sama, Allah pimpin kita dengan panduan Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tatawaffana illa wa anta radin 'anna. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riya. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah lidah kami daripada sifat dusta. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ciri-ciri munafik. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami orang-orang yang sentiasa cinta kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang bersih, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat kepada kami, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat Islam dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi agar kita sentiasa bersama dengan ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita memohon agar Allah beri hidayah, dijauhkan daripada golongan munafik di dalam kehidupan kita seharian. Dan inilah kempen yang kita ingin bawakan dalam Wakaf untuk Ummah, platform untuk tuan-tuan ya menyumbang, dan kita membawakan mushaf al-Quran ini seluruh dunia, seluruh negara, agar lebih ramai lagi ya mendapat mushaf, dapat membaca dan mengambil nilai-nilai yang ada di dalam halaman 88 ini dan seluruh al-Quran, dan membina negara ini yang dipimpin, yang berteraskan kepada panduan daripada Al-Quran. Jadi kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kita bertemu lagi insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, aman insya-Allah.